Kekejangan kaki pada waktu malam yang dialami oleh separuh daripada warga emas berumur 60 tahun ke atas tidak boleh diabaikan begitu sahaja. Anda mungkin terpaksa berjalan tempang sumur hidup. Pertama sekali, saya ingin kongsikan kisah N.C. Ahmad, seorang pesakit berusia 37 tahun yang datang ke klinik saya beberapa hari yang lalu. Beliau terkenal di kawasannya sebagai seorang yang gemar mendaki. Beliau begitu cergas sehingga beliau akan mendaki bukit berdekatan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Namun ketika beliau masuk ke klinik, lingkaran hitam di bawah matanya jelas kelihatan seolah-olah beliau tidak tidur berhari-hari dan langkahnya juga tidak bermaya. Apabila saya bertanya apa masalahnya, beliau mengeluh dan berkata, "Dokter, saya sekarang takut akan datangnya waktu malam." Rupa-rupanya, selama 2 bulan yang lalu, Encik Ahmad sering terjaga dari tidur karena kakinya kejang hampir setiap malam. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah ini kisah Encik Ahmad seorang sahaja? Tentu sekali tidak. Pasti ramai di antara Anda yang menonton video ini turut mengangguk setuju. Statistik menunjukkan bahwa hampir separuh daripada warga emas berumur 60 tahun ke atas di Malaysia mengalami kekejangan kaki pada waktu malam. Ini bermakna 1 daripada 2 orang sedang menanggung penderitaan ini. Namun, masalah yang lebih serius ialah kebanyakan warga emas, seperti N.C. Ahmad, menganggapnya sebagai perkara biasa seiring dengan peningkatan usia atau kekurangan nutrisi, lalu membiarkannya begitu sahaja. Tetapi dari sudut pandangan saya sebagai seorang doktor, kira-kira 20% daripada kes ini mungkin merupakan isyarat penyakit salur darah berbahaya yang memerlukan rawatan segera. Apabila saya memeriksa dan menyentuh kaki Encik Ahmad, saya benar-benar terkejut. Apa yang dialaminya bukanlah sekedar kekejangan otot biasa. Jika dibiarkan beberapa hari lagi, Encik Ahmad mungkin bukan sahaja tidak dapat mendaki, malah terpaksa berjalan tempang seumur hidupnya. Dalam kes yang paling teruk, darah beku di dalam salur darah boleh bergerak ke jantung atau paru-paru, menyebabkan situasi yang mengancam nyawa. Gejala yang dianggap sebagai kekejangan biasa itu sebenarnya adalah isyarat terakhir daripada badan yang meminta pertolongan. Bagaimana dengan keadaan kaki Anda sekarang? Adakah Anda terpaksa tidur dengan bau minyak angin karena tetamu tidak diundang yang datang setiap malam? Oleh itu, hari ini saya telah menyediakan sesuatu yang istimewa. Dalam video ini, saya akan mendedahkan pungka sebenar kesakitan yang dialami oleh Encik Ahmad setiap malam. Dan yang paling penting, saya akan mengajar Anda cara membezakan antara kekejangan biasa dengan penyakit salur darah berbahaya yang memerlukan Anda segera ke bilik kecemasan, satu kaedah yang boleh difahami oleh orang biasa. Akhir sekali, saya akan kongsikan kaedah rawatan kecemasan ajaib untuk menghilangkan kesakitan dalam masa saat sahaja apabila kekejangan berlaku tanpa perlu menjerit dan mengurut kaki, serta kaedah pencegahan dalam kehidupan seharian agar kekejangan tidak berulang lagi. Apabila video ini tamat, Anda tidak perlu lagi takut akan malam. Saya akan bantu Anda agar dapat tidur lena dengan meluncurkan kedua-dua kaki mulai malam ini. Jika Anda ingin tahu kisah saya dan inginkan tidur yang nyenyak malam ini, sila tekan butang suka sekarang. Dan tinggalkan doa perkataan saya nanti di ruangan komen. Ia akan memberi saya semangat untuk membalas dengan maklumat yang lebih padat. Baiklah, mari kita rungkai satu persatu rahasia di sebalik apa yang berlaku pada kaki Encik Ahmad. Ada satu perkara yang tidak boleh Anda lakukan apabila kaki Anda kejang, yaitu terus menganggap ia disebabkan oleh kekurangan magnesium dan hanya membeli suplemen serta mengurup betis yang sakit sekuat hati. Encik Ahmad yang berusia 17 tahun itu melakukan perkara yang sama. Beliau mendengar di televisyen bahwa magnesium baik untuk kesehatan, lalu mengambil 3 jenis suplemen magnesium setiap hari. Dan apabila kakinya kejang pada waktu malam, beliau akan mengejutkan istrinya untuk mengurut kakinya sekuat tenaga. Tetapi jangan terkejut. Apabila saya periksa, tahap magnesium dalam badan Encik Ahmad adalah normal, malah pengambilan suplemen yang berlebihan telah menyebabkan masalah gastrusus dan beliau mengadu perutnya senak. Apa maksudnya ini? Kebanyakan kes kekejangan kaki pada waktu malam bukanlah disebabkan oleh kekurangan nutrien, tetapi karena kerusakan pada sensor saraf. Untuk memahaminya, bayangkan sebuah kereta. Otot kaki kita mempunyai 2 sensor penting. Satu bertindak seperti pedal minyak, mengekutkan otot untuk menghasilkan tenaga.
Satu lagi bertindak seperti brake, merehatkan otot. Semasa muda, pedal minyak dan brake ini berfungsi dengan harmoni. Tetapi apabila usia meningkat dan otot menjadi letih, sensor brake ini mulai rosak. Walaupun kita sedang tidur dan sepatutnya menekan brake untuk merehatkan otot, badan kita sebaliknya menekan pedal minyak. Pikirkan kedudukan kaki Anda semasa tidur. Kebanyakan masa, hujung kaki akan terjuntai ke bawah kerana berat selimut. Dalam istilah perubatan, posisi seperti penari balet ini dipanggil fleksi plantar. Dalam posisi ini, otot betis berada dalam keadaan paling pendek. Apabila sensor saraf yang rosak menghantar isyarat pengecutan secara tiba-tiba kepada otot yang sudah tegang dan pendek ini, otot tidak dapat menahannya dan mengeras seperti batu. Inilah sebab saintifik sebenar mengapa kekejangan berlaku pada waktu malam. Jadi, ia bukanlah masalah yang boleh diselesaikan dengan hanya mengambil magnesium. Namun, saya perlu memberikan satu amaran penting. Encik Ahmad bernasib baik kerana masalahnya hanya melibatkan sensor saraf. Tetapi jika gejala Anda adalah seperti berikut, ia bukan kekejangan, tetapi keadaan kecemasan. Sila ingat 3 perbezaan ini dan jangan keliru. Pertama, trombosis vena dalam. Namanya mungkin sukar, tetapi secara mudahnya salur darah di kaki tersumbat oleh darah beku. Cara paling pasti untuk membezakannya ialah dengan membandingkan kedua-dua belah kaki. Jika ia hanya kekejangan biasa, saiz kedua-dua betis sepatutnya sama. Tetapi jika hanya sebelah betis yang bengkak, warna kulitnya menjadi kemerahan atau terasa panas seperti pek panas apabila disentuh, ini 100% masalah salur darah. Jika Anda mengurut kaki dalam keadaan ini, darah beku boleh terlepas dan menyumbat jantung atau paru-paru. Ia adalah tindakan yang sangat berbahaya. Kedua, penyakit arteri periferi. Ini pula sebaliknya, di mana salur darah menjadi sempit dan darah tidak dapat mengalir dengan baik. Dalam kes ini, kaki tidak bengkak, sebaliknya menjadi sejuk dan pucat. Coba tekan perlahan-lahan bahagian tengah, belakang kaki Anda. Orang yang sehat akan dapat merasakan denyutan nadi, tetapi pesakit ini mempunyai nadi yang sangat lemah atau tiada langsung. Jika betis Anda sakit seperti hendak pecah selepas berjalan sebentar dan lega apabila berehat, Anda perlu segera menjalani imbasan ultrasound salur darah. Jika dibiarkan, ia boleh menyebabkan nekrosis, kematian, tisu dan kaki terpaksa dipotong. Ketiga, sindrom kaki gelisah RLS. Ini bukanlah kesakitan, tetapi lebih kepada rasa tidak selesa yang tidak menyenangkan. Pesakit menggambarkannya sebagai rasa seperti ada serangga merayap di kaki atau seperti renjatan elektrik. Rasa tidak selesa ini menjadi sangat teruk apabila tidak bergerak, tetapi hilang seperti majis apabila kaki digerakkan. Ini adalah masalah yang berkaitan dengan neurotransmitter otak yang dipanggil dopamin, jadi ia memerlukan rawatan yang sama sekali berbeza. Apabila Encik Ahmad pertama kali datang berjumpa saya, 3 perkara inilah yang saya periksa terlebih dahulu. Mujurlah, beliau tidak mengalami bengkak dan denyutan nadi di kakinya kuat. Barulah saya berasa lega dan berkata kepada Encik Ahmad, Encik, ini bukan penyakit serius, tetapi ia juga tidak akan sembuh dengan hanya mengambil magnesium. Cuba kaedah yang saya akan ajarkan ini hanya perlukan 3 saat sahaja. Jika Anda juga tidak mempunyai tanda-tanda bahaya yang saya sebutkan tadi, kaedah 3 saat yang akan saya kongsikan ini pasti berkesan untuk Anda. Saya akan dedahkan kaedah ajaib untuk menghilangkan kesakitan yang dahsyat ini dengan tangan Anda sendiri tanpa ubat di bahagian seterusnya. Sila kongsikan video ini di dalam grup chat keluarga Anda. Adalah baik jika Anda dapat mengingatkan ibu bapa Anda untuk memeriksa sama ada kaki mereka bengkak sebelah atau tidak malam ini. Perhatian kecil Anda mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga Anda. Baiklah, apa yang akan saya kongsikan sekarang adalah sangat penting. Ini adalah kaedah untuk melepaskan diri daripada kesakitan yang dahsyat dalam masa 3 saat sahaja apabila kaki Anda tiba-tiba kejang semasa tidur. Apabila saya mengajar kaedah ini kepada Encik Ahmad di klinik, pada mulanya beliau ragu-ragu dan berkata, "Betul keberkesan nih, doktor." Tetapi selepas mencubanya sendiri pada malam itu, beliau menelepon saya keesokan paginya dan berkata, "Doktor, ia benar-benar hilang macam majis." Anda juga sila tumpukan perhatian sekarang. Perkara pertama yang perlu diingat ialah jangan menggurut.
Apabila kekejangan berlaku, secara nalurinya kita akan memegang dan mengurut bahagian yang sakit. Tetapi jika Anda menekan otot yang sudah mengeras seperti batu dengan kuat, jentian otot boleh terkoyak dan kesakitan akan berlarutan lebih lama. Pada ketika ini, kita perlu menggunakan prinsip saraf badan kita, bukan kekuatan. Kaidah pertama ialah perangkatan timbal balik. Namanya mungkin kedengaran sukar, tetapi prinsipnya sama seperti jongkang-jongket. Otot di bahagian depan, otot tulang kering dan belakang, otot betis kaki kita berfungsi secara berpasangan. Otak kita direka sedemikian rupa sehingga apabila otot depan diberi tekanan, otot belakang akan mengendur secara otomatis. Kita akan menggunakan prinsip ini. Apabila betis Anda kejang dan sakit, duduk dan tarik jari kaki Anda ke arah hidung sekuat mungkin. Pegang jari kaki Anda dengan tangan dan tarik ke arah badan Anda. Ini akan menyebabkan otot tulang kering Anda menegang. Otak Anda akan berpikir, oh, otot depan sedang bekerja, jadi otot betis perlu berehat. Lalu ia akan mematikan suis otot betis secara paksa. Ini bukan soal kemahuan atau usaha, tetapi hukum fisiologi badan kita, jadi ia 100% berkesan untuk semua orang. Bagaimana jika Anda tidak dapat mencapai kaki karena perut buncit? Anda boleh menggunakan tuala yang dililitkan pada tapak kaki untuk menariknya, atau tolak tapak kaki Anda pada dinding. Kuncinya ialah membengkokkan pergelangan kaki ke arah badan untuk menegangkan otot tulang kering. Ingat satu perkara ini sahaja. Kaidah kedua ialah rangsangan philtrum. Ini adalah butang kecemasan yang digunakan apabila Anda terlalu sakit untuk bergerak dan tidak mampu untuk menarik kaki. Ia adalah lekukan di antara hidung dan bibir atas, yaitu philtrum. Apabila kekejangan berlaku, cubit atau tekan philtrum ini dengan kuat menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Anda mungkin pikir ini petua orang lama, bukan? Tetapi ini adalah kaedah yang mempunyai asas neuroscience. Otak kita cenderung untuk memberi tumpuan kepada satu deria yang kuat pada satu masa. Ini dipanggil teori kawalan pintu. Philtrum adalah salah satu titik paling sensitif pada badan kita. Apabila Anda merangsangnya dengan kuat, otak akan menerima rangsangan pada philtrum sebagai isyarat yang lebih besar dan baru berbanding kesakitan di kaki. Ia sama seperti apabila bunyi siren terlalu bising, Anda akan memasang musik yang lebih kuat untuk menenggelamkan bunyi itu. Dalam perobatan tradisional Cina, titik ini dikenali sebagai shuigo dan digunakan untuk menyadarkan orang yang pengsan dalam keadaan kecemasan. Dengan hanya mencubitnya, otak akan menyekat sementara litar kesakitan di kaki, sekaligus menghentikan kekejangan otot. Selepas mempelajari kedua-dua kaedah ini, Encik Ahmad berkata, beliau tidak lagi takut akan kekejangan pada waktu malam. Dahulu, beliau akan menanggung kesakitan selama 10 hingga 20 menit. Tetapi sekarang, apabila beliau merasakan kekejangan akan datang, beliau hanya menekan philtrumnya dan menarik hujung kakinya ke arah badan dan keadaan selesai dalam 3 saat. Beliau sangat gembira kerana tidak perlu lagi mengejutkan istrinya yang tidur di sebelahnya. Anda juga sediakan sehelai tuala di sebelah katil Anda malam ini. Dan jika kekejangan datang, jangan panik. Tarik hujung kaki Anda dan tekan philtrum seperti yang saya ajarkan. Apabila Anda mempunyai keyakinan bahwa Anda boleh mengawal badan Anda sendiri, kesakitan tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Namun, ini hanyalah seperti alat pemadam api untuk memadamkan api yang sudah marak. Adalah lebih penting untuk mencegah api daripada berlaku. Di bahagian seterusnya, saya akan kongsikan rutin pencegahan agar kekejangan tidak berlaku sama sekali. Ini juga adalah rahasia bagaimana Encik Ahmad dapat menguatkan kakinya walaupun selepas berhenti mengambil 3 jenis suplemen magnesiumnya. Sila kongsikan video ini dengan rakan-rakan Anda sekarang. Hanya dengan memberitahu mereka, jangan urut tarik hujung kaki, rakan Anda akan berterima kasih kepada Anda seumur hidup. Setelah mengetahui cara memadamkan api, sekarang kita perlu belajar cara mencegahnya. Encik Ahmad berhenti mengambil ketiga-tiga jenis suplemen magnesiumnya selepas bertemu saya. Sebaliknya, beliau beralih kepada amalan gaya hidup yang saya sarankan, dan kekerapan kekejangan kakinya berkurangan secara drastik kepada mungkin sekali sebulan sahaja. Kaedah yang diamalkan oleh Encik Ahmad ini tidak memerlukan wang dan merupakan rutin yang sangat mudah yang boleh diikuti oleh sesiapa sahaja di rumah. Rahasia pertama terletak di atas meja makan Anda.
Ramai orang akan terus mencari magnesium apabila mengalami kekejangan, tetapi sebenarnya ada wira lain yang menguatkan saraf kita, kumpulan vitamin B. Terutamanya vitamin B1 dan B12, ia adalah bahan api utama yang melindungi membran sel saraf dan membantu penghantaran isyarat saraf dengan betul. Jika kekurangan, saraf akan menjadi sensitif seperti wayar yang terkoyak penebatnya dan menghantar isyarat secara sembarangan. Oleh itu, saya menasihatkan Encik Ahmad untuk mengambil hanya satu suplemen kompleks vitamin B. Saya juga menasihatinya untuk mengambil taurina semasa makan. Taurina adalah pemulih tenaga yang membantu otot kita daripada keletihan, dan ia kebanyakannya dihasilkan di hati. Namun, apabila usia meningkat, fungsi hati menurun, menyebabkan pengeluaran taurina berkurangan. Akibatnya, otot menjadi cepat letih dan kekejangan berlaku. Taurina banyak terdapat dalam makanan laut seperti sotong, gurita, dan kerang-kerangan. Daripada mengambil ubat mahal, memasak sup sotong atau sup kerang 2 hingga 3 kali seminggu adalah yang terbaik untuk kesehatan kaki Anda. Rahasia kedua ialah mengubah persekitaran bilik tidur Anda. Apabila saya melawat rumah Encik Ahmad, saya dapati beliau menggunakan selimut kapas yang sangat tebal dan berat kerana musim sejuk. Inilah punca utama yang menyebabkan kekejangan. Jika selimut berat menekan kaki Anda sepanjang malam, pergelangan kaki akan tertekan ke bawah, menyebabkan otot betis berada dalam keadaan tegang sepanjang malam. Oleh itu, saya menasihatinya untuk menukar kepada selimut yang lebih ringan dengan segera. Dan satu lagi tip penting, letakkan bantal atau cushion di bawah pergelangan kaki Anda semasa tidur. Apabila kaki Anda sedikit lebih tinggi daripada jantung, darah yang terkumpul di kaki sepanjang hari akan kembali ke jantung dengan lebih baik, sekaligus melancarkan peredaran darah. Pada masa yang sama, ia menghalang pergelangan kaki daripada tertekan ke bawah secara semula jadi, membolehkan otot berehat dalam keadaan yang selesa. Baiklah, saya akan ringkaskan ini dalam satu rutin harian. Inilah rutin harian penghalau kekejangan Encik Ahmad. Pagi sebelum turun dari katil, lakukan regangan dengan menarik hujung kaki ke arah badan sebanyak 10 kali untuk membangunkan otot yang kaku. Tengah hari nikmati hidangan yang mengandungi sotong atau kerang-kerangan. Selepas makan, berjalan-jalan di bawah sinaran matahari untuk mensintesis vitamin D. Sejam sebelum tidur, rendam kaki dalam air suam selama 15 menit. Suhu air sekitar 40 darjah Celcius adalah paling sesuai. Jika terlalu panas, ia boleh mengejutkan otot. Apabila hendak tidur, jangan lupa selimut yang ringan dan cushion di bawah pergelangan kaki. Jika Anda melakukan ini selama 2 minggu, Anda akan merasakan perbezaan pada kaki Anda. Sekarang, saya akan menjawab beberapa soalan yang sering ditanya di klinik. Soalan 1, Doktor, saya mengambil obat kolesterol tinggi. Adakah ia boleh menyebabkan kekejangan? Ya, betul. Itu soalan yang sangat baik. Ubat kolesterol tinggi dari kumpulan statin atau ubat tekanan darah tinggi yang mengandungi diuretik boleh menjejaskan otot. Statin boleh menyebabkan membran sel otot menjadi tidak stabil, manakala diuretik menyingkirkan elektrolit dari badan melalui air kencing yang boleh menyebabkan kekejangan. Jika kekejangan kerap berlaku selepas Anda mula mengambil obat, jangan berhenti mengambilnya sesuka hati. Berbincanglah dengan dokter Anda untuk menukar jenis obat. Soalan 2. Mengapa magnesium tidak berkesan? Bukan magnesium tidak berkesan, tetapi kemungkinan besar puncanya salah. Seperti yang saya sebutkan tadi, keletihan saraf adalah punca yang lebih kerap berbanding kekurangan nutrisi. Selain itu, kadar penyerapan magnesium adalah rendah. Jadi jika Anda mengambil terlalu banyak, ia hanya akan menyebabkan cirit-birit dan kebanyakannya akan disingkirkan dari badan. Oleh itu, daripada meningkatkan dos secara membuta tuli, adalah lebih berkesan untuk mengambil vitamin saraf seperti vitamin B bersama-sama. Adakah keraguan Anda sudah terjawab? Kesehatan bukanlah sesuatu yang rumit. Tabiat kecil yang saya kongsikan hari ini akan terkumpul menjadi perisai yang kuat untuk melindungi badan Anda. Encik Ahmad juga pada mulanya ragu-ragu, tetapi sekarang beliau berkata, kalaulah saya tahu lebih awal, sudah lama saya tukar selimut dan makan sup sotong. Jika Anda sudah bersedia untuk mengamalkannya sekarang, sila tinggalkan nomor 1 di ruangan komen. Tunjukkan tekad Anda untuk tidur lena tanpa kekejangan. Apabila Anda melihat nomor yang ditinggalkan oleh orang lain, Anda akan mendapat semangat apabila mengetahui Anda tidak berusaha seorang diri. Baiklah,
Kita telah berbincang banyak perkara hari ini. Sekiranya ada yang terlupa karena kandungannya panjang, saya akan merumuskan 3 perkara penting yang perlu Anda ingat. Hanya dengan mengingati 3 perkara ini, kesehatan kaki Anda pasti akan berubah. Pertama, pastikan sama ada kekejangan kaki Anda adalah kekejangan otot biasa atau isyarat kecemasan daripada salur darah. Jika hanya sebelah kaki yang bengkak dan panas, atau sebaliknya sejuk dan tiada nadi, itu bukan kekejangan biasa. Jangan berlengah, segera ke hospital untuk pemeriksaan salur darah. Kedua, apabila kekejangan berlaku pada waktu malam, jangan menjerit dan mengurut. Gunakan kaedah perencatan timbal balik dengan menarik jari kaki ke arah hidung untuk menegangkan otot tulang kering, dan kaedah rangsangan filtrum dengan menekan kuat filtrum untuk menipu otak Anda. Dengan 2 kaedah ini, Anda boleh melepaskan diri daripada kesakitan yang dahsyat dalam 3 saat. Ketiga, utamakan vitamin B dan taurina yang melindungi saraf berbanding magnesium yang mahal. Dan mulai malam ini, buang selimut berat Anda dan letakkan cushion di bawah pergelangan kaki. Tabiat kecil ini akan melindungi malam Anda. Tidak lama dahulu, saya bertemu semula dengan Encik Ahmad di klinik. Apabila beliau masuk, wajahnya yang pucat dan muram semasa pertemuan pertama sudah tiada, sebaliknya wajahnya kelihatan berseri. Beliau dengan bangganya menunjukkan gambar di telepon pintarnya. Gambar beliau di puncak bukit berdekatan. Beliau tersenyum lebar dan berkata, "Terima kasih dokter. Sekarang saya boleh tidur lena dengan melunjurkan kaki. Istri saya pun lega. Mendengar kata-katanya, saya merasakan tiada kepuasan yang lebih besar sebagai seorang dokter. Tidur nyenyak sepanjang malam, bangun dengan segar pada waktu pagi. Rutin biasa inilah sebenarnya rahmat terbesar. Tuan-tuan dan puan-puan, kesehatan tidak datang dari azam yang besar. Keajaiban tercipta daripada amalan kecil seperti yang saya kongsikan hari ini. Makan semangkuk sup sotong, merendam kaki selama 15 menit sebelum tidur. Jika ada sesiapa yang sedang menderita secara senyap kerana masalah kaki, jangan berputus asa. Seperti mana Encik Ahmad berjaya, Anda juga pasti boleh melakukannya. Saya amat berharap malam ini Anda akan bermimpi indah tanpa perlu risau tentang kekejangan. Jika video ini sedikit sebanyak membantu Anda mendapatkan tidur yang sehat, sila tekan butang langgan dan pemberitahuan. Setiap klik Anda memberi saya kekuatan yang besar untuk menghasilkan video yang lebih baik. Saya akan kembali lagi dengan kisah yang hangat dan bermanfaat untuk merawat tubuh dan minda Anda. Sekian sahaja dari Doktor Kesehatan Anda untuk kesehatan warga emas.